Okay guys, so hari ni kita akan buat satu eksperimen di mana kita nak kaji sejauh manakah DJI Mavic Mini ini boleh pergi dari horizontal lah. Maknanya berapa distance dia boleh pergi. So kita akan buat 3 kali. Kita untuk pastikan accuracy dia tepat tak tepat. So sekarang ni kita berada di sawah dan saya akan sambung video ini daripada pandangan video drone ni. Okay, let's continue. Okay. Bismillahirrahmanirrahim, jangan potong tangan. Bismillahirrahmanirrahim, jangan potong tangan. So sekarang ni kita akan pergi ke arah ketinggian 50 meter dan dari situ saya akan terus pergi. Sejauh manakah drone ni boleh pergi dalam satu bateri. Ok, so seperti mana yang boleh dilihat di skrin ini terdapatnya dua jenis video. Satu yang besar, satu yang kecil. Yang besar ini direkod menggunakan phone, maknanya saya screen record. Di mana pula video yang kedua, yang kecil itu adalah video yang dirakam daripada drone. So basically dua video ni sama aja, tapi kita boleh lihat yang lebih detail, yang lebih banyak lah, seperti keadaan bateri, tinggi mana, berapakah distance yang telah pergi dan berapakah kelajuan. So dia lebih detail. Okay, seperti mana yang kita lihat, jumlah distance yang kita telah melalui dengan drone ini telah mencapai 500 meter. So setiap kali nak dekat 1000 meter saya akan update sampailah ke maksimum distance. Okey, kita baru saja telah mencapai 1000 meter. Okey, 1000 meter mana 1 kilometer. Jauh tu 1 kilometer. And keadaan bateri juga berada di paras 88%. So which is quite a lot lah. Memang a lot, but don't be too happy lah, because that ia akan makan kita di penghujung video nanti. Okey, tahu-tahu saja dah mencapai 1.5 km. Sebab kalau nak tahu, saya tukar kepada mode sport. Mode sport ni memangnya laju, sebab itulah kelajuan dia meningkat. Kalau boleh lihat pada awal video tadi, saya kelajuan drone ni hanyalah 20 lebih km per jam, dan sekarang ini di atas distance menunjukkan kelajuan dia 46 km sejam. So which is memang sangat laju. Tapi the downside dia, baterinya pula akan cepat habis. So kena berpada-pada. Ok, nampak telah mencapai 2000 meter, which already broke my previous record in around 2 km. So this one has been already broke my previous record. So let's speed it up. Ok, nampaknya kita telah pun mencapai 3000 meter. 3000 meter, 3 km dengan keadaan bateri sebanyak 77%. Memang sangat jauh 3 kilo ni. Saya pun sendiri tak sampai. Kalau mengikut website DJI mengatakan drone ini mampu pergi sehingga ke 4 km. Okay, mari kita lihat sampai ke tak sampai 4000.
Okay, nice. Yes. So kita dapat mencapai rekod baru, pecah rekod. So kita dapat mencapailah apa yang pihak DJI kata. Dia boleh pergi sejauh 4 km. So saya ingat saya nak push sikit lagi. Boleh ke tak nak cuba sejauh mana lagi? Sebab bateri pada ketika ini menunjukkan 71%, which is banyak lagi. Relax kan? So kita push lagi. Sejauh mana boleh pergi. Lagipun signal masih kuat. Okay, signal Dawid baru cakap signal terus lemah. Tapi masih boleh nampak lagi videonya. So jika kita boleh nampak videonya, maknanya signal kuat lah. Kalau signal lemah, videonya tak sampai pun ke controller. Maknanya 4km dah jarak antara saya dengan drone. 4km. Kita akan cuba push lagi sampai 5,000 meter. Berjaya ke tak? Okay, sikit lagi. Bateri pun dalam keadaan 67%. Sepatutnya cukup untuk balik. Sebab okay, yes, saya patah balik. Telah jauh memecah rekod. Target saya hanyalah untuk pecahkan rekod lama, iaitu 2km. Tapi ini sudah 5km. Memang sangat jauh. So saya tekan button untuk balik, return to home. Saya tukar P mode. P mode ni mode untuk jimat bateri. And okay, let's go home. Okay, so untuk video perjalanan pulang ini saya akan cut sedikit untuk membagi video ini tidak terlalu panjang dan menjadi bosan. So saya akan potong sampai ke tempat ini pada keadaan 1000 meter dalam perjalanan pulang. So saya pergi ke bahagian ini sebab apa? Sebab sinilah detik-detik kecemasan yang berlaku, detik-detik yang mengakibatkan kami terpaksa mulai jerit dan payah selama 3 jam di bawah matahari yang terik. Saya sendiri pun tak sangka, sebab perkara ini tidak pernah pun berlaku. Selama saya main drone, tak pernah benda ni berlaku. Okay, 600 meter lagi tinggal untuk sampai. Okay, and then see what happened. Suddenly my screen is black. The controller is black. The controller not receive any signal or any information about the drone. So basically I'm on the other side. Saya tak nampak apa-apa pasal drone. Saya tak tahu apa berlaku pasal drone. Saya tak nampak apa pun. Saya nak kawal pun tak boleh. Saya nampak pada screen. Saya tak boleh nak connect dengan drone. So basically saya tak tahu apa jadi. Dia dah jatuh ke, dia terlanggar apa ke, saya tak tahu. So memang dekat ini memang saya takut gila. Gementar. Memang gementar teruk. Saya terus cari alternatif. Macam mana nak cari drone saya ni? Sebab drone ni, kalau anda nak tahu, mahal bukan murah. So saya terus cari Find My Drone. Saya tengok lokasi dia. Okay, tanpa ditunggu lagi, saya terus tekan Find My Drone sebab nak cari drone tu. So saya try start flashy MVP ni, namun drone tak connected dengan remote control saya, so which is useless. So saya tak fikir banyak, saya terus start motor, saya terus gerak pergi ke location location last seen drone. Maknanya di manakah drone itu terakhir kali dilihat. Maksudnya daripada segi GPS lah. Maknanya GPS detect dia lastly kat mana. So basically lastly dekat kawasan yang telah missing duration tu 4 minit dia telah hilang. Saya terus cari, naik motor, saya terus parking. Ada rumah kat situ, saya buat tak tahu je. Saya parking, saya terus parking motor dan ikutlah. So kalau nak tahu sebenarnya itu berada
kat sawah kat tengah-tengah sawah. So sawah ni kalau korang nak tahu sangat basah, berair, dan drone ni sangat sensitif dengan air. So kalau dia terlanding dalam air memang basically penamat lah. Kita telah jatuh ke dalam sawah mengikut location drone yang terakhir. So sekarang ni kita kena carilah drone nya. Kena redah sawah ni. Tak tahu dia redah ke tak. Kita lalu tengah ni. Macam dia lalu, ada lalu kan. Buka kasut ke tak Buka lah. Nanti termasuk kau dalam tu ni kan, nak terkeluar je payah. Dengan tali-tali. Ni boleh bawa view bai. Mesti mencari drone. Okay, so actually saya mulakan misi mencari drone-nya dalam sawah. Memang sangat berair, macam-macam ada, semua memang gila lah. Actually saya tak expect pun benda ni susah. Saya expect benda ni senang cari-cari terus jumpa sebab ada location kan. Tapi bila saya dah sampai kat location drone tu, tak nampak apa pun tak jumpa. Memang pasrah. Banyak kali saya pusing-pusing area-area situ, tak jumpa juga. So basically saya kat sini kan, kat kawasan drone ni. So saya carilah, saya tak jumpa. Saya teruskan, saya cari 3 jam total. So saya setiap kali ada ni saya lalu, tapi memang tak jumpa langsung. Okay, sudah tak jumpa, dah koyak kan. So kita patah balik, mula balik pada sekali. Patah, pusing, cari. Akhirnya kita orang jumpa dia dekat area sini. Area yang saya bulatkan tu, yang dijumpainya oleh saudara saya. Memang masa tu kita orang berlompat-lompat tau. Memang gembira gila lah. Akhirnya dapat jumpa kak. Okay, so ini adalah video yang dirakam oleh drone setelah dia hilang connection daripada remote control tadi. So sekarang ni dia tak buat apa-apa, dia hanya terapung saja di udara. Dia terapung, tapi masalahnya ketika ini bateri hanyalah tinggal 15%. So dia terus, sebabkan bateri dah lemah, dia terus landing. Tapi dia tak landing terus, dia relax dulu. Dia terapung di antara di tengah sawah ni. Lepas tu mungkin baterinya telah mencapai tahap kritikal pada waktu ini. So dia pun telah memilih untuk landing. Perfect. Dia punya landing memang perfect. Tak ada air, tak ada apa. Perfect gila. Okay guys, setelah percubaan pertama kali, baru cuba sekali drone ni dah hilang dari radar. Maksudnya drone ni tunjuk kat mana? Drone ni terhempas. Tunjuk kat mana? Drone ni terhempas kat sana tu. Basically kita orang dah spend lebih daripada 3 jam daripada pagi sampai dah tengah hari terik ni. Matahari dah tergelincir lah. 3 jam nak cari benda ni dalam sawah. Kaki ni dah putih-putih dah. Tak tahulah berapa banyak kali kena gigit. Macam-macam lah kena gigit. Sampai bengkak pun ada. Macam perasaan kau sedap tak? Nyesal lah. Lepas ni dah tak nak buat dah test terbang jauh ke apa. Nak nangis tu. Penat tu. Lumpur. Nasib baik sawah ni dah kena tuai. So kita orang adalah macam dia orang tak kisah kalau kita nak lalu. Apa nasihat kepada orang-orang yang ada drone sekarang ni? So pada siapa-siapa yang nak test range ni semua, tak payahlah. Saya dah test untuk awak. Maksimum 5 km. Boleh pergi lagi tapi lepas tu mendarat kat laut lah kot. Ini pun dah kira dah caution habis baik dah pun, still bad thing happen. Still dia jatuh kat ni. Saya dah spare dah berapa persen lah bateri, dalam 15%. Dalam 15% tu kan kata 16% kan. Tiba-tiba dia jatuh tanpa sebab. Nasib baik dia jatuh kat tempat yang perfect. Si hero kita pada hari ni. Mari kita lihat.
Aduh. Hey, hero Nasib kita. baik drone tu jatuh. Jatuh tu bagus je kat atas rumput kering tu. Dia pun macam nyorok pula. Dia nyorok. Aku pun tak tahu lah. Pening bye. Kita kan track apa pergi depan apa track balik belakang balik kan. Sampai kita minta apa tolong Pakcik Wahab seorang tu kan. Seorang pakcik tu tolong ikhlas pula tu. Ingat nak bagi duit tapi dia tak nak, tak apa, dia kata ikhlas. Pun okey lah, cantik lah. Yang terbaik lah Cik Wahab. Lepas ni tak payahlah. Kau orang nak buat test drone pergi jauh tu, nanti bawa alam ke masuk longkang apa kan, kita tak tahu. Ni pun kira bersyukur juga jumpa dekat tepi apa Tepi. Di antara rumput-rumput kering. Kawasan sini kau tengok macam besar tak besar sawah kan. Sampai sana hujung mana. Ni pokok kacau. Sampai dekat sana tu. Aku pun tak tahu kat mana. Sekarang nak tunjuk kat mana dia jatuh, aku pun tak nampak. Aku pun dengan kuasa Tuhan ada ni yang tolong kita semua ni, nampak juga akhirnya. Okay. Okay, so alhamdulillah sangat-sangatlah sebab dapat jumpa drone ni akhirnya. Terima kasih pada Tuhan, ya Allah. Okay, dah sampai sini sajalah. Saya dah penat gila dah ni. Okay, nanti kita jumpa lagi pada episod akan datang. Okay, hi guys. So ini adalah akaun Stash Away saya yang bernama Backup in the Old Days. Memang saya matlamat adalah akaun ini untuk menjadi suplemen ataupun income tambahan saya kepada bila dah tua nanti. Tapi boleh je nak guna awal, nak guna lambat, tak kisahlah. Tapi Stash Away ni adalah lebih sesuai jika digunakan in the long run. Maksudnya lagi lama kita simpan, lagi jauh akaun kita boleh pergi. So boleh lihat current value akaun saya pada ketika ini adalah 1269. Total return maknanya profit saya dah dapat 82. Saya deposit 1187 tapi dah profit 82, jadilah 1269. Okay, so Stash Away ni berfungsi dengan dia akan diversifykan kita punya investment. Maksudnya daripada RM1,000 yang kita masukkan tu, dia akan pecah kepada beberapa bahagian. Yang pertama adalah equity sector US. So dia basically maknanya dia invest dalam stock US lah. Dia akan invest kepada top 600 US stock yang famous lah. Stock yang famous contohnya macam banyak sangat lah. Apple ke, Microsoft ke, Google ke. So dia akan pecahkan sikit duit ni kepada banyak-banyak company. So bila diversify ni, kita tahu akan ada company yang jatuh, tapi mostly company akan naik. So kalau yang naik tu akan cover yang jatuh. So basically overall lah, dalam jumlah keseluruhannya company memang akan naik. So sebab tu dia diversify kan. So yang kedua adalah komoditi. Komoditi ni adalah gold, precious metal, gold. Dia invest dalam gold juga. So gold ni macam korang tahu memang selamat, cuma dia punya return tu rendah compared to equity sector ni. And then fixed income 7%, international equity ni stock China. And then government bond ni memang return dia selamat, cuma return dia rendah. So cash. Okay, that's all. So matlamat saya share benda ni supaya korang, supaya dapatlah bagi pembenaran kepada kawan-kawan saya ataupun kepada generasi muda ataupun orang Malaysia. Nak tunjukkan kepada korang kehebatan compound interest. Compound interest ni lah di mana lagi lama korang invest, lagi cepat dia naik, lagi gila-gila. Ni contoh projection, maknanya anggaran. Okay, contoh kalau pada 2030 nampak saya dah dia sikit je 16, saya invest 100 monthly, 16,000 je boleh pergi. Tapi bila saya hold lama-lama, tiba-tiba jadi 100,000. Maknanya banyak gila beza. Invest sama je 100 bulan, tapi dia boleh pergi sampai 110,000. Inilah kelebihan compound interest. So basically lagi lama lagi banyak duit. Simple kan?
Okey, itu saja video saya pada kali ini. Terima kasih banyak-banyak sebab tengok video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Kita akan jumpa lagi pada episod yang akan datang. Thank you guys. Saya akan cuba buat series. Saya akan cuba buat Stashaway update ni setiap minggu. So korang boleh lihat lah performance Stashaway ni